Aduh. Hah? Megang batu. Silabu ya.
Bisu. Okey. Setelah Nabi SAW melihat perkara itu, Nabi mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka berjanji tidak akan menyakiti, dan Nabi berjanji tidak akan memerangi mereka dan menyekat agama mereka. Adapun orang-orang munafik, Nabi menerima perkara yang zahir sahaja. Perkara yang tersembunyi di dalam hati mereka diserahkan kepada Allah. Baik. Maka di sini kita lihat bagaimana cabaran baru Nabi bila mana berhijrah ke Madinah. Setelah Nabi berhadapan dengan cabaran puak-puak musyrikin di Mekah. Nah, dulu ni Nabi hanya berhadapan orang-orang kafir Mekah. Maknanya Nabi hanya nak kisah pun, nak kisahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu, Walid bin Mughirah. Jadi tak adalah orang panggil nak dihadapkan dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Tak ada nak serabutlah satu orang ni nak hadap. Tapi bila sampai Madinah, Nabi kali ini Nabi berhadapan dengan musuh yang nyata dan musuh dalam selimut. Ini cabaran cabaran dalam dakwah. Ya. Musuh yang nyata siapa? Yahudi. Di samping daripada orang-orang musyrik yang masih belum Islam lagi di Madinah tu. Nah. Yang keduanya, berhadapan dengan musuh yang kita sebut musuh yang dalam selimut, orang-orang munafik. Nah, yang depan Nabi cakapnya, Allah ya. Pijak semut pun tak mati tu dia orang. Tapi belakang Nabi lagi boleh dia tembok-temboknya betul-betul. Tak? Dia kata je betul-betul. Kami ni sebenarnya depan Muhammad tu je katanya. Belakang ni jauh. Tak ada. Tak ada yang kami ngikut Muhammad. Agak-agak macam mana? Ni, dia katakan Nabi berhadapan dengan orang yang di depan, yang dah terang-terang musuh, dengan orang yang di belakang yang betul-betul memusuhi Islam. Dengan orang yang duduk dalam pun musuh pada Islam. Baik. Apa punca benda ni berlaku? Pertamanya dia kata di sini tadi, orang Yahudi ni bila mana dia tengok Islam berkembang, dia mulalah rasa iri hati. Okey. Sebab apa? Sebabnya sebelum itu, sebelum datang Nabi, sebelum lahir Nabi. Tak? Orang Yahudi ni sebelum Nabi lahir, sebelum datangnya Rasulullah itu, mereka ni suka bercerita, suka sembang dan suka duk gah-gah kan bahawa nanti akhir zaman, Nabi akhir zaman akan bersama dengan kami. Dan Nabi akhir zaman itu akan membunuh kamu semua. Bersama dengan kami. Ini propaganda orang Yahudi waktu itu. Israel. Rasa kena blok sekejap gini. Jadi puak-puak Yahudi ni, dema orang panggil duk main sentimen. Dia main sentimen. Sentimennya apa? Iaitu sentimen dia kalau Nabi akhir zaman lahir nanti dan dia akan bersama dengan kami. Dan tujuan macam mana orang Yahudi ni boleh datang Madinah itu kerana Nabi. Puak-puak Yahudi ni boleh datang duduk di Madinah ni sebelum Nabi sampai ni kerana dalam kitab Taurat itu cerita Nabi akhir zaman akan datang ke satu tempat nama dia Tihamah. Tihamah ni tempat apa? Tempat yang memiliki kawasan berbatu hitam.
Ada. Maka orang-orang Yahudi ni dia pergi cari. Maka dalam Taurat kata Nabi akhir zaman tu akan duduk di tempat yang banyak pokok kurma. Maka dia membuat semua benda tu. Bila jumpa tempatnya nama Tihamah, mereka pun duduk. Mula jadi orang perantau. Kuih lama, kuih ramai. Kuih lama, kuih ramai. Malah dalam riwayat mengatakan bahawa jumlah orang Yahudi sebelum Nabi sampai tu adalah golongan majoriti di Madinah. Nah. Majoriti duduk di Yathrib tu adalah orang-orang Yahudi. Jadi bila mana majoriti orang Yahudi, kau lama kau ramai. Dan dia membuat bisnes pokok kurma. Sebab Nabi akhir zaman akan lahir di kawasan, akan datang di kawasan yang tempat banyaknya pokok kurma. Dan mereka menanti-nantikan kelahiran Nabi. Itu sebabnya orang Yahudi dalam kitab-kitab sirah, terutama kitab lama ni, dia ada cerita tentang bagaimana orang Yahudi ni pernah satu ketika dahulu mengepung ayah Nabi, nak bunuh ayah Nabi. Nak dibunuhnya ayah Nabi kerana apa? Kerana ayah Nabi tu membawa zuriah ataupun bawa benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seri yang ada pada ayah Nabi. Dia mengenai sampai tahap apa itu. Akhirnya Yahudi ni duk tunggu Nabi lahir ni. Sampailah pada satu malam. Malam Rasulullah dilahirkan. Malam Nabi lahir tu, tiba-tiba Yahudi ni tak terdengar. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Hasan bin Sabit. Waktu tu dia kata, umur aku dalam sekitar 7-8 tahun. Budak lagi. Aku duduk kat tepi kota dia. Kota Yahudi ni. Aku duduk situ, tiba-tiba aku dengar, dia kata. Tak. Aku dengar akan terikan ataupun akan jeritan daripada orang Yahudi tersebut. Tak. Dengan mengatakan, ya ma'syaral Yahud, ya ma'syaral Yahud, katanya. Tak. Falamma jatama'u, maka apabila berhimpun semua orang Yahudi ni tadi, maka kata orang Yahudi ni kepada Yahudi yang memanggil tu, wailaka, celaka kamu, malaka, bagi apa ni, ada apa ni pula, tengah-tengah malam nak manggil aku ni. Nah, wailaka, celaka, malaka, celaka kamu. Ni kita cakap apa itu pula kan. Orang Melayu tak sebut celaka lah, dengan haram jadah. Duk panggil orang tengah-tengah malam ada macam tu. Dia marah. Dia dah kena seru tengah-tengah malam kan. Dia kata orang kita pemetor. Tengah-tengah sedap nak lena. Tiba-tiba orang ketuk pintu rumah. Emak. Minta semua berkumpul di Darul Ta'lim. Tiba-tiba kan. Mana tak mentor kan. Tapi pergi. Sebab dah manggil kan. Pergilah. Pergi-pergi dia kata, wailak, malaka, celaka kamu, ada apa benda kamu panggil kami ni. Nah, maka kata mereka, kata lelaki ni tadi, qad tala'an najmul ladzi yub'asu lailah. Sesungguhnya telah kelihatan, telah terbitnya bintang lelaki yang akan dibangkitkan sebagai Rasul pada malam kemarin. Pada malam hari itu dah bangkitnya bintang Nabi pada malam sebelum ini. Maka orang Yahudi bila dengar ni, mereka terus balik. Sebagai riwayat mengatakan, bukan kata kemarin. Dalam riwayat lain dikatakan, qad tala' najmu Ahmada allazi wulida bihi fi hadhihi lailah. Sesungguhnya telah terbitnya bintang Ahmad, yang mana lahirnya dia padanya pada malam ini. Yahudi bila dengar ayat ni, pakat balik ngimbau rumah. Semua Yahudi pakat cek di rumah masing-masing, terutamanya kalau di rumahnya tu ada yang kita sebut sebagai apa nama ni? Mengandung.
Yang tengah sarat ni, semua pakat cek. Pergi seorang, satu ramah. Duk tanya. Dah keluar ke belum? Tengah neran. Bila kata dah keluar dah. Anak lelaki perempuan. Bukan. Pergi rumah lain pula. Dia cek satu-satu rumah. Maka hampa orang Yahudi malam tu tak ada satu pun anak yang dilahirkan tu lelaki. Satu, pada sebagai riwayat pula katakan Madinah pada malam itu gelap terus. Lampu terpadam secara automatik. Selalu kita dengar yang lagu Raihan tu kan. Terpadam api biara majusi, runtuhlah istana Kisra Parsi kan. Itu. Dan sebagai riwayat kata orang Yahudi pun terpadam api. Maka tahu orang Yahudi malam tu alamat lahirnya Nabi akhir zaman. Maka bila Nabi akhir zaman bukan dari kalangan orang Yahudi. Itu beza orang Yahudi dengan orang Nasara. Orang Nasara dia suruh pergi cari Nabi. Cuma ada yang beriman dengan tak beriman. Orang Yahudi tak. Dia mencari Nabi tidak. Dia nak perang dengan Nabi je. Sebab dia selalu kata begitu. Malah dalam Quran pun dikatakan tentang orang-orang Arab ini sebagai orang-orang ummi, orang bodoh. Itu sebabnya dia beranggapan orang-orang Arab ni tak ada apa nilai di sisi orang-orang Yahudi. Malah semalam kan di sindir-sindirnya ada satu gambar, bukan patung sebenarnya. Ada satu gambar program hiburan, konsert. Seorang ulama tu sebut tentang mudah-mudahan mereka tu diberi hidayah, petunjuk. Dia petik daripada surah Yasin. Tapi orang Yahudi dia sebut apa? Seorang orang Yahudi tu dia kata, inilah dianya, generasi yang akan mengalahkan kita. Generasi yang akan mengalahkan Yahudi. Lepas tu dia quote kata-kata tu adalah kata-kata Umar Mukhtar. Maka di bawah tu, kalau macam ni gayanya, dia gelak. Faham ayat tu? Macam ni nak ngalahkan kami. Lebih kurang kami ya. Itu lah. Dah. Sebab apa? Atau hiburan tu lagi besar. Macam nak datang kat Malaysia tu kan. Siapa yang datang? Siapa nak panggil ni? Artis tu. Dia datang ke belum? Dah. Yang penyokong Amerika kan. Yahudi. Amerika. Siapa nama pun tak ingat. Tapi ialah bila orang dia minat dengan benda ni tu, bila kita berujah macam ni pun dia kata kita salah. Yalah. Dia kata alah. Dia pergi kait. Kita bukan masalah. Masalah konsert tu dah tempat dah. Masalah tu orang yang datang tu support Yahudi. Tiba-tiba elah. Kita elah pula dah. Kadang-kadang orang kita ni dia tebal politik daripada sentimen agama. Dia gamak pergi nyindir lagi sebab berbeza politik berbanding isu tu berkait dengan agama, berkait dengan darah. Bukan masalah agama orang Melayu dah. Agama saudara-saudara kita. Termasuk di Palestin tu saudara kita juga. Apa kait dengan bendera politik di Malaysia? Patutnya kenalah ada rasa simpatism kita tu. Ada. Tapi yang berlaku elah itu jawab. Habis pulang ayat tang elah tu je lah. Mana gamuk kan. Sedangkan kita duk tengok, duk boleh cerita je lah. Apa ni ketua bironya tu kan, yang syahid tu, syahid. Nampak Ustaz. Dia ikat tangan dengan dawai nak tahan darah tak bagi keluar. Boleh cerita je lah. Tapi kita tak menghayati macam mana dia tu berjuang tu untuk tanah air dia tu sampai tinggal berdebu muka.
Mati tu dengan markabah, bukan mati dengan senapang tu. Peluru kata kebel tu. Syahidnya tu. Ya, dan dia tak ubah dengan mana almarhum syahid Abdul Aziz Rantisi. Sama. Bezanya dia dan 3 bulan, Syekh Abdul Aziz Rantisi dan sebulan jadi ketua. Sama je modus operandi dibunuh. Waktu tu Syekh Ahmad Yasin kena bunuh pakai peluru berpandu daripada kapal terbang. Tembak pakai peluru pandu kapal terbang. Roket. Syekh Abdul Aziz Rantisi pun sama. Diletupkan kereta yang bawa dia. Tu harga mahal yang dibawa untuk masuk syurga. Kan? Kita untuk cerita pasal gaduh tak sudah. Kan? Gaduh tak sudah satu bab, bertekak tak sudah satu bab. Kan? Dan dah mula dah pun, kendor lah pun. Cerita boycott McDonald, boycott McD kan. Mula dah kendor sikit. Kan? Macam tak ada apa-apa dah. Allahu Akbar. Kan? Ampunlah pada Allah. Baik. Kemudian sudah dekat masa kebangkitan dan bila Nabi itu diutuskan, orang-orang Yahudi ni dia tak boleh nak terima. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh terima Nabi akhir zaman tu adalah daripada keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Patutnya kami dah punya keturunan. Tak? Apa pula daripada keturunan Arab? Dia tak diterima itu. Maka kerana itulah mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah punyalah Nabi Allah Taala ni suruh Nabi ni supaya biar berlembut mujuk orang Yahudi ni. Kiblat pertama adalah Masjid Aqsa. Bukan Kaabah. Sehingga kan Nabi ni qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat kamu Muhammad duk dengok ke langit. Kut-kutlah turun ayat. Pasal kiblat. Kenapa tak tahan ni? Orang Yahudi kata kalau betul Muhammad tu betul, dengan adat agama kami tu buat apa? Siapa yang betul sebenarnya? Kamu ngikut kami ke kami kena ngikut kamu? Sindir-sindirnya begitu je orang-orang Yahudi. Tak? Itu sebabnya mereka tak boleh terima adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala rakam dalam surah Al-Quran tu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'anatullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Dan maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka Allah melaknat orang atas orang-orang yang ingkar itu. Dia berdoa, minta ya Allah datangkanlah kepada kami Nabi, datangkanlah kepada kami Nabi untuk kami berlawan memenangkan atas orang-orang musyrik. Tiba-tiba datang Nabi, sebab Nabi itu bukan kaum dia. Dia lawan Allah Ta'ala balik. Sampai tara tu. Tak? Sampai tara tu. Lawan Allah Ta'ala balik. Sebab apa? Sebab Nabi bukan daripada puak kami. Bukan geng kami. Baik. Kemudiannya, puak-puak munafik pula. Dan kenapa orang-orang munafik ni dia berani, orang-orang kafir Yahudi ni dia berani untuk lebih kurang dengan Islam? Kerana di sana ada yang mendukungnya.
dari kalangan mereka-mereka yang munafik. Nah, munafik iman. Kan? Kita ni tak boleh sedap kata kat orang munafik. Marah letara macam mana pun tak boleh kata kat orang tu munafik. Tak boleh. Sebab munafik ni kira bahasa kasar kafir. Cuma kita boleh khabar, Mika jangan buat macam ni. Takut-takut jadi macam perangai orang munafik. Tu tak apa. Ngatakan dia munafik tak boleh. Mika ni munafik. Tak boleh. Kalau orang Melayu dia tak sebutlah munafik. Munafik. Perang yang munafik Mika ni. Dia marah kan. Jadi munafik itu orang yang bahasa mudahnya hati tak ada langsung tasdik. Ya, hanya ada ikrar ya. Dengan perbuatan. Tu pun kata Nabi dalam riwayat kata orang munafik ni semayang ke hujung waktu dan semayang apa ayam pagut. Maknanya apa tak ada tamak ninah langsung. Cucak siap. Nah. Saya pernah pergi apa nama tu ada pengajar satu masjid baru ni. Tapi tu taklah orang munafik tapi nak gabung semayang. Tengok dia semayang pun belik. Dia semayang tapi mula dia nampak macam normal, pakai jubah, pakai kopiah, bawa serban, ridak. Dia semayang. Allahu Akbar. Cum terus rukuk. Saya main sunat kat belakang tu. Allahu Akbar. Lalu tu tak sampai waktu habis Fatihah tak ada. Terus rukuk. Sudah. Tidak terus sujud. Sujud bangkit. Bangkit tu pun tak kejap dia kejap. Cum rukuk balik. Laju punya kawan ni. Lepas tu dia pun bangkit dia terus pergi ke depan ambil minyak wangi. Dia lumah habis satu badan minyak wangi. Nanti saya kata ni confirm tak betul ni. Ada lewaya tindan ni. Tapi masjid tu saya jumpa 2 orang. Tu yang kedua ni. Yang pertama dulu habis tu pakai jubah, pakai serban. Dia nyuruh saya duduk belakang imam. Saya pula duduk ingatkan kot dia tu AJK masjid ke imam baru ke masjid tu. Saya pun nyuruh dia nyuruh saya nyuruh dia balik. Dia pun Allah katanya. Dia pun duduk belakang imam. Lepas tu dia pun angkat takbir. Angkat bau gudang garam. Aduh. Lepas tu tengah semayang tu nampak lagi tak betul tu. Tak betul dia tu kan. Habis-habis semayang saya pun tanya JK masjid tu, dia ni siapa? JK ke? Tok Siok ke? Tok Imam ke? Tok Bila? Apa membuka ustaz? Waya bertindan tu kata. Kadang Robi tu, kadang Robi ni dia dah. Aduh, saya kata kalau saya tahu saya tak bagi dia duduk belakang imam. Saya nak macam mana dia? Kami pun tengok ustaz suruh dia duduk. Tu saya tak tahu, saya suruh dia duduk. Kalau tahu tak ada kita bagi. Kan? Rupanya waya je ada shot. Baik. Jadi orang Yahudi, orang munafik ni Nabi sebut semayang macam patuk ayam. Kalau kata semayang sekalipun tak jenuh. Tapi semayang dia pun kalau pergi ke masjid, semayang dia pun belakang Nabi. Dia punya orang panggil lakonan dia tu hebat. Duduk dekat Nabi, tak duduk jauh-jauh. Tak, duduk dekat dengan Rasulullah. Nak semayang kena duduk kat Nabi. Macam tu. Tak ada bahasa kata duduk jauh-jauh ke Ustaz? Tak. Dia makan duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk belakang Nabi. Tapi bila balik berjumpa dengan orang-orang puak dia berkata apa? Kami ni tak ada nak ngikut Muhammad tu saja je. Kalau tak ngikut tak ada kawan katanya. Lepas ngikutlah. Macam tu. Kalau tak ngikut tak ada kawan. Jadi kami ambil keputusan, kami ikut. Kami ikutlah dia. Takut-takut nanti orang tak ada kawan pun jenuh ke kami. Dia macam tu. Dia mikir begitu. Maka kata dia, tak diragukan lagi bahawa orang munafik ni, dia memang perangainya macam tu.
Dan dia ni asalnya daripada kabilah Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya apa? Marah sungguh sampai sebut nama Tok. Orang jarang sebut nama panjang-panjang. Dia nama sampai Tok. Ada sebagai riwayat kata Salul tu bukan nama Tok, mak dia. Saya ingat saya dulu almarhum Tok Haji Salih sebut Salul tu nama mak dia. Nak kata orang Arab ni, nak katakan orang ni kira tak boleh pakai langsung ni, sebut nama bapak dengan mak sekali. Ni memang jenis bangsa tak guna ni. Macam tu. Dah. Dan kenapa dia jadi munafik, Ustaz? Kenapa dia tak ngikut macam mana orang-orang yang lain yang beriman dengan Nabi, beriman benar-benar? Kenapa dia jadi munafik? Kerana dia ada hidden agenda. Dia ada agenda tersembunyi. Sebab sewaktu sebelum kedatangan Nabi, kan orang Aus Khazraj bergaduh, berperang sama-sama Arab ni. Sebelum Nabi datang ke Madinah, kan bergaduh Aus Khazraj kan? Kita dah baca dah sebelum ni. Sampai 200 tahun berperang. Tukang pelaga Yahudi. Duk cuik sana, cuik sini kan. Alah-alah bergaduh, tampil habis. Bila dah bergaduh sama-sama orang Islam ni tadi, orang Arab waktu tu bergaduh, maka antara orang terlibat yang perang ni, yang pernah merasa suasana perang ni, antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, 200 tahun tu. Dan dia ni nampaklah ada karismatik sikit, nampak macam ada tokoh. Tapi tokoh jenis ada kesempatan peribadi lah. Dan Yahudi pula tengok dia ni macam boleh jadi boneka. Maka Yahudi menjanjikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi Raja Madinah. Yang diboneka oleh Yahudi. Tiba-tiba orang-orang Madinah pergi ke Mekah, jumpa Nabi, semawa Nabi datang ke Madinah. Dan dokongan ini mendapat dokongan sebahagian besar daripada penduduk Madinah. Orang Aus, Khazraj, pimpinan-pimpinan tu semua bakat nyokong. Kawan ni tadi dah syok dah ni. Nak jadi raja. Baju dah tempah. Gamaknya topi apa? Topi raja pun dah tempah. Catering pun dah tempah ke mak. Tiba-tiba orang-orang Madinah angkat Nabi jadi khalifah, pemimpin, ketua Madinah. Agak-agak macam mana? Tak payah kata Abdullah bin Ubay, kita pun kadang-kadang sentap. Betul tak? Orang khabar kat kita dah. Ni Haji, nama ni naik dah. Siap-siap. Apa? Boleh lagi beli baju ni minggu depan nak angkat sumpah ketua kampung. Kawan pun teruslah pergi Aeon Cinta tu. Carilah baju Melayu hitam nak angkat sumpah jadi ketua kampung. Dah beli-beli balik rumah, orang tengok-tengok ada orang nunggu jabat pengulu. Allah Haji, minta maaf, silap nama katanya. Haji nama dulu katanya. Dia pun dah tukar nama baru katanya. Agak-agaknya ni. Keluar parti umur. Bukan senang. Bukan senang. Dia cerita dia jawab main dengan dunia. Main dengan dunia ni dengan duk main lah. Ada seorang ustaz tu 2 kali. Last minute tukar. Kesian dia. Bukanlah kesian, tapi dia pun jenis relax. Mula-mula naik nama calon parlimen. Tiba-tiba dah naik dah pun. Dah angkat tangan dah pun. Orang umum. Belah raya sebelum ni. Bukan yang baru ni. Sebelum ni. Angkat tangan dah menang. Bukanlah menang. Ngumum jadi YB. Calon lah. Dah baju Melayu bersongkit siap lah. Tinggal lagi 2 hari je nak berlarak calon dah. Tiba-tiba tukar. Tukar pula. Kalau kata tukar kawan tu kalah, yang nak ganti dia tu kalah, lega juga perut. Menang pula tu. Tapi kawan ni, ustaz ni bagus, tak kata apa pun. Ikut je.
Baru ni pun dia mengata tak perlu Ustaz Tanindun. Siap Tanindun lah. Dah buat kerja gulu kelo. Pum, orang bubuh nama orang lain. Ngapa? Orang ni famous sikit, kok boleh menang besar. Pulak dah. Tukar lagi. Nah, tak ada apa, tapi orangnya jenis relax. Orang macam ni jiwa besar. Kalau saya silap entah, tak ada dah kira ngajar kat Darul Taklim lantak koma. Dah. Tu pun kalau ngajar tidak masuk guru lah. So jumpa orang dah menjampah rasa kan. Tu kita. Ada orang dah. Tapi Abdullah bin Ubay, apa itu? Dia dah syok dah. Nak jadi raja weh, bukan jadi ketua kampung, bukan jadi menteri besar, bukan jadi wakil rakyat. Raja. Dah gosok baju dah. Tempah siap dah. Tiba-tiba orang panggil Nabi jadi pemimpin Madinah. Kawan ni kata tak boleh jadi. Tapi masalahnya pengikut dia ramai, tapi ramai lagi yang ikut Nabi. Jadi dia pun ambil keputusan, kita ngaku je beriman kepada Muhammad. Nah, tapi belakang dia cerita lain. Dia buat macam tu. Depan Nabi kita ngaku je kita beriman. Belakang Nabi tu cerita lain. Nah. Ngaku ke beriman? Tak. Tak, belakang Nabi tak mengaku beriman. Yang dia kata, sebenarnya bukannya gitu. Sebenarnya gini. Nah, kita dengan Muhammad ni berlakon je. Sekarang tak berlakon, korang kena dengan pengikut-pengikut je naik meteor orang. Susah juga kita. Tak ada siapa nak berkawan. Tapi sebenarnya tak ada. Ngikut. Bahasa nak ngikut Muhammad, minta maaf. Macam tu. Ada tak? Ni saya terjemah bahasa kita lah. Taklah Abdullah bin Ubay tu cakap apa itu. Nak bagi mudah faham ceritanya. Ada. Kalau nak ngikut Muhammad tu tak. Maka apa kerja orang munafik? Ngacum. Tugas dia ngacum orang. Yang akhirnya acum demo ni jadi. Dia hampir-hampir nak bergaduh lah orang Madinah dengan orang Mekah. Siapa bagi dia tukang ngacum? Yahudi. Nak katakan Yahudi ni perangainya teruk. Sudah. Dan bila Nabi tengok keadaan orang ini, Nabi tak asal tak ada janji antara orang Islam dengan orang Yahudi. Tak ada. Maksud kata bahasa mudah, dalam piagam Madinah tu semua boleh hidup rukun dan damai. Tapi tak ada perjanjian bertulis antara Islam dengan Yahudi. Tapi bila tengok dalam keadaan orang ini, Nabi buat satu perjanjian. Tak. Mana dalam perjanjian tersebut, tak. Nabi SAW mengatakan dalam isinya tak boleh perang dan tak boleh minta bantuan orang lain untuk berperang. Dan mereka hendaklah bersama-sama membantu orang Madinah. Susah ataupun senang. Kalau diperlukan bantuan, mereka wajib memberi bantuan. Orang Yahudi ni. Setuju. Setuju. Dah setuju. Tapi bila berlaku, cerita lain. Kan, kisah bila mana ada seorang sahabat Nabi tersalah bunuh. Yang menyebabkan dia terpaksa bayar diat. Jadi Nabi ni minta para sahabat kumpul duit. Sebab sahabat ni pergi perang. Dia tersilap bunuh orang. Ingat orang tu kafir. Dia bunuh. Nah, maka Nabi berkata, impun. Barang-barang ni, duit-duit ni untuk bayar diat. Nabi kata tak cukup. Nabi kata tak berlaku, pergi jumpa orang Yahudi. Minta dia berbantu. Apa orang Yahudi ni buat? Dia menunggu Nabi datang. Bila dengar Nabi kata nak pinjam duit pun, dia kata tak apa Muhammad, kejap. Kita nak bincang dulu. Katanya. Rupanya bincang nama tu, masuk dalam, lagi dua orang buat kerja, panjat ke atas, bangkut batu, nak hempas atas kepala Nabi dari atas rumah. Ini perangai Yahudi ni. Malaikat Jibril terus datang beritahu ya Rasulullah, bangkit, pergi. Dia nak buat khianat dengan kamu. Nak hempas batu dari atas. Bayang atas kepala hempas dekat dia. Macam mana? Tak mati serta-merta. Nah, walaupun perbuatan itu telah cuba dilarang. Nah, perbuatan lempar batu tu
cuba dilarang oleh orang-orang Yahudi yang lain. Dia berkata jangan duk buat. Muhammad ni dia tahu. Dia pun tak ada sebut mukjizat, tapi dia kata Muhammad ni tahu. Kalau kata kamu lempar batu tu dekat dia atau buat apa-apa kat dia ni, nanti mesti adanya yang akan beritahu pada dia. Rohul Qudus pasti akan memberitahu pada dia. Maknanya apa? Dia berkenal Nabi. Kenal pula bukan kenal main-main. Kenal sungguh. Kalau Quran kata allazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kamu Muhammad, allazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mana kamu kenal anak kamu sendiri. Bahkan kata sebagai ulama, lebih daripada dia berkenal anak-anak dia sendiri. Itu saya sebut tadi. Dia pun tahu dalam Taurat kata Nabi tu duduk di mana, nama apa. Tak. Maka dia pun pergi sungguh. Tak. Tiba-tiba bila sampai, lain pula jadi. Tak. Bila datang Nabi akhir zaman, lain pula jadi. Sedangkan dia berkenal Nabi. Tidak, takkan dia boleh cerita Muhammad ni dapat wahyu. Muhammad ni nanti kata Rohul Qudus tolong dia apa semua. Tak. Bila Nabi bangkit pergi, orang Yahudi yang larang dia kata dah ada masalah baru akan timbul kat kita. Apa dia? Tak lama lepas tu berlakunya pengepungan dekat perkampungan Yahudi tersebut, dan akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Nah, tak salah Bani Qainuqa. Nah, dia ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir. Maka mereka ni lah yang dihalau keluar daripada Madinah sebab buat jahat. Akhirnya semua sekali dihalau keluar sebab khianat kepada Nabi SAW dan Islam. Maka Nabi pun akhirnya buat perjanjian. Kalau kata gini, kamu tak boleh minta tolong dan tak boleh membantu orang untuk menolong, memusnahkan kamu. Tak boleh. Semua tu Nabi buat syarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai siap. Bila dah setuju, Nabi serahkan urusan mereka tu dengan Allah. Ada pun orang munafik, Nabi terima ikrar demo. Sebabnya kalau cerita orang munafik ni, Allah rakam banyak benda dalam Quran. Antaranya dalam kitab kita ni disebut dalam surah At-Taubah ayat 101. Tak. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marrataini summa yuradduna ila azabin azim. Di antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, kata Allah Ta'ala. Dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Nanti kami akan seksa mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Tak? Dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu ashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik pun begitu juga. Datang jumpa Nabi, Rasulullah kami ni beriman. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu orang-orang munafik. Nah, lalu mereka berkata apa? Qalu, mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahawa engkau adalah pesuruh Allah. Wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu orang munafik ni wahai lebih daripada kamu wahai Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqin, dan Allah Ta'ala bersaksi bahawa sesungguhnya orang munafik ni lakazibun, pembohong, pendusta, lagi pengecek. Cakap tak betul ya? Tak. Dia tipu habis kat orang. Maka ini yang disebutkan dengan perangai orang Yahudi.
Wa'iyazbillah. Tak. Habis dalam situ. Kemudian al-qital, masuk bab perang. Al-iznu bihi bad'uhu adada saraya wa adada al-ghazwati al-qasdu min wad'i jari 'ala al-maqabir. Dan keizinan berperang dan permulaan bilangan peperangan yang turut disertai oleh Nabi dan yang tidak disertai olehnya, dan tujuan meletakkan batu nisan di atas tanah perkuburan. Baik. Apa hukum? Ada orang kata boleh ke tidak buat batu nisan? Kan? In azinallahu lil muslimina bil qital a'daihim ba'da mu'aradatihim linnas sallallahu alaihi wasallam wa izaihim lahu wattifaqihim ala qatlihi. Allah mengizinkan orang-orang Islam memerangi musuh-musuh mereka selepas mereka menyekat Nabi SAW, menyekati dan bersepakat untuk membunuhnya. Jadi Allah ni mengizinkan orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Nah, jadi ayat bila dah ada negeri, bila dah ada kekuatan, maka turun ayat membenarkan para sahabat untuk berperang. Nah, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, nasrihim laqadir. Nah, dan telah diizinkan berperang untuk kamu, bagi kamu orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat ni turun bagi izin perang. Bukanlah bermakna orang Islam ni suka perang, bukan. Ayat ni hanya mengizinkan untuk berperang sahaja. Nah, sekiranya kalau musuh nak memerangi kamu, maka kamu boleh mempertahankan diri kamu dengan berperang tu. Itu maksud dia. Bukan maksudnya Nabi asyik keluar pergi perang, pergi pelantung kat orang apa semua. Tak. Jangan silap. Ada orang silap faham pula kata, oh boleh perang, kira boleh pukul orang. Itu pasal apa? Tak. Bukan macam tu. Tak. Kemudian, dia kata pula, فَبَدَأَ قِتَالُ فِي سَنَةِ الْأَوَّلِ بِسَرِيَّةِ أَرْسَلَهَا رَسُولُ بِرِيَاسَةِ عَمِّهِ حَمْزَةَ لِاعْتِرَاضِ عِيرِ قُرَيْشِ رَاجِعَةً مِنَ الشَّامِ ثُمَّ تَتَبَعَتِ السَّرَايَا وَالْغَزْوَةُ. Peperangan pertama berlaku pada tahun pertama hijrah, iaitu satu pasukan yang telah dihantar oleh Rasulullah di bawah pimpinan bapa saudaranya Hamzah untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang sedang pulang daripada Syam. Kemudian disusuli dengan beberapa pasukan. Pernah berlaku Nabi arah untuk sekat rombongan dagang Syam. Tapi bukan peperangan itu lepas terjadi Badar, bukan. Pernah berlaku. Tapi usaha tu gagal, maka mereka pun patah balik. Nah, tapi ada lah pula lepas tu ada operasi-operasi ketenteraan yang kecil-kecil yang disusun untuk orang Islam. Ada. Dan berapa jumlahnya yang Nabi pergi perang? Nanti kita akan detail satu-satu perang-perang ni. Iaitu katanya waqad balagat adadu sayarahu 47 sariyah wa adadu ghazwatihi 27 ghazwah. Bilangan sariyah, iaitu perang yang Nabi tak ikut, adalah sebanyak 47 kali. Dan bilangan perang ghazwah yang Nabi ikut, yang dipanggil peperangan yang diikut oleh Nabi, adalah sebanyak 27 kali. Termasuk yang digelar ghazwah adalah Mu'tah.
Tapi ada sebagian ulama meletakkan Sariyah itu ekspedisi kecil. Ini satu pendapat lain. Yang ni dia kata Nabi tak pergi Sariyah. Nabi pergi Ghazwah. Ada pandangan kata Sariyah Nabi tak pergi. Ghazwah, Sariyah bukan Nabi tak pergi. Sariyah adalah ekspedisi tentera kecil. Orang panggil apa ya? Hantar tentera-tentera pengawal, ronda-ronda berapa belas orang macam tu. Kalau berlaku perang semua, itu dipanggil Sariyah. Adapun Ghazwah adalah ekspedisi besar. Sama ada perang tu Nabi pergi ke tak pergi, sebagai ulama mengatakan dia dikira Ghazwah. Termasuklah Mu'tah. Mu'tah kan dipanggil Ghazwatul Mu'tah. Sedangkan Nabi tak pergi Mu'tah. Tak pergi. Nabi tak pergi pun perang di Mu'tah tu. Tapi kenapa panggil Ghazwatul Mu'tah? Sebab perang tu besar. 3,000 lawan 100,000. 3,000 lawan 100,000. Tak besar tentera Islam, kecil pada tu. Paling besar tentera Islam bila? 30,000 perang Tabuk. Tu pun tak jadi perang. 30 ke 15. Berapa itulah. Tak ingat. Fa'amara Rasulullah habis kat situ. Wa tuwaffaya fi sanatil ula Uthman ibn Maz'un, akhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'i. Pada tahun pertama hijrah, saudara susuan Nabi yang bernama Uthman ibn Maz'un telah meninggal dunia. Ada pendapat mengatakan Uthman ini meninggal dunia pada selepas peperangan Badar. Ada mengatakan sebelum tu lagi. Apa yang berlaku? Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birashin qabrihi ba'da dafnihi summa wada'a hajara alaihi wa qala ata'allamu bihi qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW menyuruh untuk disiram air ke atas kuburannya selepas beliau dikebumikan. Jadi orang kita siram air tu salah tak? Tak. Kalau dia qasad benda tu Nabi pernah suruh, dapat pahala pula. Cuma jangan duk pergi pandai-pandai lah mereka. Siram air ni kan apa Ustaz? Nanti sejuk mayat dalam kubur. Tak ada mengkala lah. Mayang tidak nak sejuk dalam kubur kan. Baik ambil je terus air pilih pancut siap-siap. Tiap-tiap hari kan. Tak. Buat itu kerana ada perbuatan yang ditunjukkan hadis Abi Daud. Nabi pergi siram air atas kubur tu. Kemudian dia kata pula Nabi meletakkan batu di atasnya. Jadi Nabi buah batu nisan. Cuma adalah khilaf satu ke dua. Tu tak apalah. Yang penting buah batu nisan. Dia nak buah satu pun terpulang, dua pun tak ada masalah. Bukan Nabi ada had kan pun. Nak buah batu lepem tak apa, bulat tak apa. Cuma orang kita ni dia kreatif. Batu lepem untuk orang perempuan. Senang nak cari kubur perempuan. Batu bulat laki. Lalu kata Nabi, ata'allamu bihi qabra akhi, supaya aku dapat mengenali kubur saudaraku, wa adfinu ilaihi, dan aku dapat mengkebumikannya di tempat itu, man mata min ahli, iaitu sesiapa yang meninggal daripada kalangan keluarga aku. Maka di kawasan tu Nabi banyak mengkebumikan mayat. Dan sebenarnya mayat keluarga Nabi. Dan sebenarnya bila kita sebut pasal Uthman ibn Maz'un itu, dia adalah orang yang pertama dikebumikan di Baqi'. Orang yang pertama dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam. Nanti kita masuk as-sanatu saniyah minal hijrah. Tahun yang kedua daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fid dinina malakatu unsa wa zakar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit makluman. Cuma ini kita masa kuliah Ustaz Rizal, kita tak buat solat. Tapi packing. Kalau ada siapa nak tokok tambang tu boleh jumpa kat sini. Malam ke? Pasti Oh, 2 hari Jumaat.